Bersama saya Nur Fatihah Syakiran dalam rentasan berita edisi 706. Antara paparan utama. Kemelut pencalonan Perdana Menteri Pakatan Harapan selesai. Untuk apa ubah jajaran ECRL? Ahli UMNO lompat ke Bersatu tidak boleh pegang jawatan, Tun M. Dalam parti, masalah rasuah yang gagal ditangani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Presiden Pakatan Harapan telah mengadakan mesyuarat kemarin bagi membincangkan beberapa perkara dan isu semasa yang penting. Antara keputusan yang dicapai adalah mengenai pencalonan Perdana Menteri bagi gabungan Pakatan Harapan. Majlis Presiden telah membincangkan usaha-usaha mengembalikan mandat rakyat dan Pakatan Harapan sebagai kerajaan persekutuan. Pakatan Harapan komited dengan pendirian asal YB Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Kata kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Kenyataan itu juga menyebut bahawa mesyuarat juga turut membincangkan cadangan pencalonan Datuk Seri Syafiee Apdal sebagai calon Perdana Menteri. Majlis Presiden berpendirian semua usaha ke arah pengembalian mandat rakyat perlu dijalankan dan memerlukan sokongan semua pihak. Menurut kenyataan tersebut, Majlis Presiden memberikan mandat penuh kepada Anwar Ibrahim untuk meneruskan perbincangan. Walaupun tidak disebut siapa semua pihak yang diharapkan akan menyokong Pakatan Harapan, dipercayai ia termasuk Bersatu Hitam yang diketuai bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bersatu Merah diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam satu kenyataan yang berasingan, Anwar berkata tidak pernah pemimpin DAP dan Amanah mempertikaikan mandat rakyat pada 2018 mahupun janji sebelum pilihan raya. Beliau mengakui wujud perbalahan di kalangan penyokong mengenai pencalonan sebagai Perdana Menteri ke-9. Tidak dinafikan dalam beberapa minggu yang lepas, gabungan PH dilihat goyah. Namun, apa yang wujud adalah perbezaan pendapat yang tidak mengganggu gugat fokus kita dalam mengangkat kembali mandat rakyat dan membawa reformasi dan agenda perubahan, kata Anwar. Kata Anwar, semua itu tidak harus menjejaskan hubungan antara ahli dalam Pakatan Harapan. Beliau yakin melalui pertemuannya dengan pimpinan Pakatan Harapan menjadikan perjuangan mereka lebih fokus kepada isu rakyat seperti kemiskinan. Beliau juga mengkritik Kerajaan Perikatan Nasional yang kini sibuk mengagih-agihkan ghanimah di kalangan mereka sedangkan tidak diketahui siapa mereka dan sebenarnya yang sedang mereka lakukan demi rakyat jelata. Beliau juga menyeru khususnya kepada penyokong keadilan supaya menghentikan perbalahan, kembali ke landasan asal, menyingkirkan pengkhianat dan bersama memperkukuhkan parti demi perjuangan untuk rakyat. Seru kepada rakan-rakan dalam keadilan, kembali kepada lasa perjuangan, ketepikan pengkhianat, perkukuhkan balik hati dan rangkul semua, hentikan pergeseran dan rangkul semua untuk membawa Malaysia ke era baru yang lebih terjamin dan adil. Terdahulu, Tun Dr. Mahathir Mohamad mencadangkan agar Syafiee dicalonkan sebagai Perdana Menteri ke-9 dengan Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Mukhriz Mahathir sebagai timbalan Perdana Menteri. Cadangan Tun Dr. Mahathir itu dikritik pelbagai pihak yang melihat ketokohan Syafiee sekadar di Sabah sahaja, tidak seperti Anwar Ibrahim yang sudah mencipta nama di peringkat antarabangsa. Penganalisis politik berpendapat Tun Dr. Mahathir Mohamad wajar berlapang dada menerima tawaran sebagai Menteri Mentor sementara Syafiee sebagai timbalan Perdana Menteri. Pandangan penganalisis politik ini lebih munasabah memandangkan Syafiee pernah menjadi Menteri penuh semasa dalam Kerajaan Barisan Nasional, tetapi jawatan sebagai Ketua Menteri Sabah pula belum teruji. Bagaimanapun, pemimpin politik harus sedar jika agenda mereka benar-benar demi kepentingan rakyat dan negara,
maka kepentingan mengisi tembolok sendiri hendaklah diketepikan. Janganlah negara kita terus-menerus menjadi gurauan dan mendapat gelaran jelek daripada masyarakat antarabangsa seperti kleptokrasi, perasuah dan seumpamanya. Bekas Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook tampil menjelaskan mengapa Kerajaan Pakatan Harapan mengubah jajaran landasan kereta api Pantai Timur atau ECRL. Beliau menggariskan 5 faktor utama iaitu: pertama, setelah dirunding semula dan diubah jajarannya, kos projek diturunkan sehingga 44 bilion ringgit. Penjimatan sebanyak 21.5 bilion ringgit daripada 65.5 bilion ringgit. Kata Anthony, penjimatan ini boleh dimanfaatkan untuk projek-projek infrastruktur pengangkutan yang lain. Kedua, kos jajaran dapat dikurangkan kerana ia mengelakkan daripada membina satu terowong sepanjang 18 km di Banjaran Titiwangsa merentasi Genting Highlands ke Gombak. Ketiga, jajaran baharu yang dirancang Kerajaan Pakatan Harapan ini bukan sahaja dapat mengurangkan kos, malah ia dapat menyelamatkan Klang Gate Quartz Ridge yang bakal dimusnahkan sekiranya terowong tersebut dibina. Kawasan tersebut merupakan khazanah semula jadi negara yang bakal diiktiraf oleh UNESCO. Keempat, jajaran baharu akan melalui 5 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor dan boleh memberikan tempias pembangunan kepada daerah-daerah yang kurang membangun. Kelima, jajaran baharu akan berhenti di Pelabuhan Westport dan melalui kawasan Pulau Carey. Kata Anthony, Lembaga Pelabuhan Kelang sedang melaksanakan kajian kebolehsanaan terhadap potensi pembangunan megaport di Pulau Carey untuk masa hadapan. Dengan adanya laluan kereta api di sana, ia bakal menyumbang kepada pembangunan strategik di kawasan tersebut. Saya menyeru lebih banyak pihak untuk menyatakan pendirian mereka supaya jajaran baharu ini dapat diteruskan, ujar bekas Menteri Pengangkutan itu. Sebelum itu, projek ECRL dikatakan bernilai 81 bilion ringgit diluluskan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pada Oktober 2016. Pada 19 Mac 2019 lalu, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, sekiranya projek ECRL dilaksanakan, negara akan terikat dengan jumlah hutang dengan faedah yang akan meningkat kepada 130 bilion ringgit. Tun Dr. Mahathir berkata perjanjian kontrak projek yang dilakukan itu tidak mengambil kira kepentingan negara, sebaliknya segala-galanya menguntungkan pihak lain. Tidak ada yang menguntungkan kita. Umpamanya jika kami tamatkan perjanjian ini, kita terpaksa bayar pampasan berbilion-bilion. Ini menjadi masalah apabila kita menghentikan projek itu, ujarnya. Namun rakyat tersentak apabila Menteri Pengangkutan Kerajaan Perikatan Nasional, Datuk Seri Wee Ka Siong berkata, cadangan untuk mengembalikan semula jajaran asal sedang diusahakan. Beliau berkata ia dicadangkan oleh Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail. Cadangan tersebut turut menerima bantahan daripada Ahli Parlimen UMNO Jelebu Jalaluddin Alias kerana disifatkan tidak berpihak untuk mempertahankan kepentingan rakyat. Sementara itu, Esko Negeri Sembilan, Teo Kok Siong berkata, cadangan agar projek ECRL dilaksanakan mengikut jajaran asal disokong kuat oleh Wee Ka Siong pada mesyuarat membincangkan perkara itu baru-baru ini. Kok Siong menuduh Ka Siong tidak mengambil kira kepentingan Negeri Sembilan ketika menyokong cadangan untuk mempertimbangkan semula penjajaran asal projek itu. Kalau bukan untuk kepentingan rakyat, penjajaran semula ini untuk kepentingan siapa? Kita semua maklum bahawa pelabuhan utama di negara kita kini, termasuk Kuantan dan Klang, sedang dikuasai oleh ahli politik MCA. Justru jika jajaran kembali seperti asal, wang siapakah yang akan digunakan untuk membayar segala hutang-hutang ECRL itu nanti? Seorang lagi ahli Parlimen UMNO yang melompat ke Bersatu mendapat jawatan dalam kerajaan tepuk atap yang dipanggil Perikatan Nasional ini. Beliau ialah ahli Parlimen Tasik Gelugur, Datuk Sahbudin Yahaya yang dilantik sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Undang-Undang dan Parlimen. Beliau antara 7 bekas ahli Parlimen UMNO yang melompat ke dalam parti itu. 6 ahli Parlimen lagi ialah Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Larut, Datuk Rosul Wahid, Hulu Terengganu, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Mersing, Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih, Sabak Bernam, Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz, Tanah Merah dan Datuk Mas Ermiati Samsudin, Masjid Tanah.
Ketika menerima penyertaan mereka, Tun Dr. Mahathir berkata, "Kita tidak akan memberi perlindungan terhadap apa-apa yang dilakukan dulu, tetapi kita terima mereka sebagai ahli biasa mengikut syarat yang kita kenakan. Mereka akan jadi ahli biasa dan tidak boleh pegang apa-apa jawatan." Berita Harian 12 Februari 2019. Ketika menangkis bantahan pemimpin Pakatan Harapan terhadap mereka, Datuk Seri Mukhlis Mahathir berkata, penyertaan ahli parlimen tersebut tidak perlu dianggap sebagai perkara negatif. Sebaliknya harus dilihat sebagai kekuatan untuk Pakatan Harapan. Ia menunjukkan bahawa apa yang dibawa parti lama terbukti gagal. Maksudnya orang mereka sendiri menolak gagasan itu dan yakin dengan apa yang Pakatan Harapan bawakan. Ia seharusnya dilihat sebagai satu yang positif, katanya seperti dipetik Berita Harian 15 Februari 2019. Hendak ketawa atau hendak menangis? Kini jelas masing-masing yang melompat ke Bersatu itu sudah mendapat jawatan setelah Kerajaan Tebu Atap dibentuk oleh Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pelantikan Shahbudin yang juga bekas pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Perda, secara khusus dikritik pelbagai pihak. Bekas pengerusi Perda dan Peguam Muhammad Hanif Khatri mempersoalkan sama ada Muhyiddin Yassin telah membuang prinsip tadbir urus yang baik dan integriti. Menurut Hanif, Shahbudin Yahaya berdepan dengan 2 kes sivil di Mahkamah Tinggi Georgetown pada 13 Februari 2019 dan 14 Februari 2019 di atas kausa tindakan kemungkiran fidusiari sebagai ahli lembaga dan salah laku penjawatan, di mana kedua-dua tindakan itu masih lagi hidup di mahkamah. Beliau muskil bagaimanakah Shahbudin Yahaya akan dapat melaksanakan tanggungjawab dan tugas beliau sebagai timbalan menteri dalam hal keadaan masih wujud kedua-dua tindakan mahkamah yang dibawa oleh Perda, sebuah agensi kerajaan persekutuan terhadap beliau. Apakah pula masa hadapan kedua-dua tindakan mahkamah yang diambil oleh Perda terhadap mereka yang disaman itu? Dan adakah kedua-dua tindakan mahkamah itu akan dikompromi? Berlawanan dengan kepentingan Perda dan penduduk luar bandar dan miskin negeri Pulau Pinang, soal beliau dalam satu kenyataan. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Seri Delima, Sherlina Abdul Rashid, menyorot kembali kenyataan Shahbudin berhubung isu rogol dalam satu perbahasan parlimen pada tahun 2017, di mana beliau telah dipetik berkata, mungkin dengan sebab perkahwinan itulah mereka dapat melalui satu kehidupan yang lain, yang lebih sihat, yang lebih baik dan seorang isteri yang dirogol tadi. Kalau dia dapat berkahwin dengan perogol, dia tak akan melalui satu jalan kehidupan masa depan yang gelap. Sherlina mengungkit mengenai kenyataan pemimpin lelaki dan wanita yang merendah-rendahkan wanita, seperti mencadangkan mereka menggunakan suara Doraemon untuk bercakap dengan suami dan banyak bersolek. Ini menunjukkan tahap pemahaman yang amat rendah terhadap isu-isu keganasan rumah tangga dan jenayah seksual di mana kaum wanita seringkali menjadi mangsa. Pelantikan ahli politik yang tidak memahami keadaan semasa tidak membantu memajukan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Malaysia tidak akan menjadi negara maju sekiranya pemimpin kita masih mempunyai pemikiran yang lama dan tidak membantu wanita. Jom Channel bersetuju bahawa negara memerlukan tokoh yang menunjukkan teladan yang baik. Inilah padahnya apabila memelihara katak dalam kolam parti politik, mereka gagal bertukar menjadi putera raja. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, segala bentuk tindakan yang diambil terhadap pendatang tanpa izin di negara ini adalah atas keperluan keselamatan dan kesihatan negara. Katanya semua negara di dunia tidak akan membiarkan pendatang tanpa izin bebas tanpa kawalan terutama ketika berdepan wabak termasuk pandemik COVID-19. Polis Diraja Malaysia atau PDRM ujarnya akan terus membantu Jabatan Immigration dalam menguatkuasakan Akta Immigration 1959 Palang 1963. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, PDRM juga akan terus melipat gandakan usaha mengawal sempadan darat dan laut daripada terus dibolosi oleh pendatang tanpa izin dan dalam masa sama memastikan tiada penganiayaan terhadap pendatang tanpa izin atau parti yang ditangkap, katanya seperti dipetik bernama kemarin. Abdul Hamid berkata demikian sebagai mengulas dokumentari bertajuk Lock Up in Malaysia's Lockdown yang diterbitkan oleh agensi berita asing Al Jazeera.
Begitulah natijahnya apabila kita terlalu baik kepada pendatang tanpa izin sehingga bukan hanya mereka dapat berniaga di negara ini tetapi boleh pula memburuk-burukkan Malaysia di peringkat antarabangsa. Pandemik COVID-19 membuka pekong beberapa sektor perniagaan yang bebas melakukan kesalahan dengan mengupah pendatang tanpa izin atau parti sebagai pekerja mereka. Pada 12 Mei lalu, Berita Harian melaporkan sekurang-kurangnya 3,500 parti yang sebelum ini bebas bekerja di Pasar Borong Kuala Lumpur dekat Selayang berjaya dinyahkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau DBKL apabila pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan atau PKPD terhadap kawasan terbabit. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. JP Santara Kumar berkata, tindakan monopoli pekerja asing terhadap Pasar Borong Kuala Lumpur sudah berlarutan sejak lebih 20 tahun dahulu dan situasi itu selama ini dilihat seolah-olah sukar untuk dihapuskan. Bagaimanapun, Santara mengakui menerima banyak permohonan daripada peniaga dan pemborong di pasar terbabit meminta kebenaran diberikan semula untuk mereka mengajikan warga asing namun ditolak oleh kementerian kerana mahu memberikan peluang pekerjaan kepada warga tempatan. Beliau berkata bagi memastikan Pasar Borong Kuala Lumpur kekal bebas daripada monopoli pekerja asing, DBKL akan memasangkan kamera litar tertutup atau CCTV bagi memudahkan pemantauan dibuat. Selain itu, dalam menuju model baharu operasi Pasar Borong itu, pengusaha digalakkan melabur dengan membeli peralatan hidraulik bagi memudahkan operasi, katanya seperti dipetik Berita Harian. Pada 19 Jun lalu, RTM melaporkan lebih 300 tekong dan dalang warga tempatan telah dikenal pasti terbabit dengan kegiatan penyeludupan parti ke negara ini. National Task Force atau NTF dalam satu kenyataan mengingatkan mereka yang terbabit dalam penyeludupan parti sama ada menjadi tekong atau dalang akan dikenakan tindakan yang keras. Selain didakwa mengikut Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, mereka yang didapati terbabit dengan kegiatan itu berdepan tindakan pembatalan lesen menangkap ikan, memancing dan lesen mengoperasikan bot penumpang atau rekreasi. NTF menerusi op benteng akan menggempur sehingga ke akar umbi bagi memastikan tiada pendaratan parti khususnya sejak Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan pertengahan Mac lalu, menurut laporan itu. Tahniah kepada pihak penguatkuasa kerana sedar betapa bahayanya isu lambakan parti yang kini dikatakan mencecah 4 juta orang di negara ini. Kita jangan benci pendatang yang datang untuk mendapat pekerjaan secara sah di negara ini. Namun masalahnya tindakan akan selesai dengan menangkap parti atau dalang ikan bilis. Masalah yang lebih besar ialah keruntuhan moral segelintir warga negara kita yang tidak takut melakukan rasuah. Peribahasa kuno menyebut, ikan busuk mulai dari kepalanya. Justru jangan biarkan kepala ikan sampai menjadi busuk. Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Nur Fatihah Syakira, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.